keys, push the start. Yeah. You know what it is. Everything I do it big. Yeah. Screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I feel my town, you see me, you know everything. Cukai nilai tambah VAT di Arab Saudi telah dilaksanakan pada 1 Januari 2018. Ianya dilaksanakan akibat daripada penyusutan harga minyak di pasaran dunia. Ianya dikenakan ke atas pembekalan barang atau perkhidmatan sebanyak 5%. Contoh barang dan perkhidmatan yang dikenakan cukai nilai tambah adalah petrol dan diesel, makanan, pakaian, bil utiliti dan bilik hotel. Manakala contoh barang dan perkhidmatan yang tidak dikenakan cukai adalah perubatan, kewangan dan pengangkutan awam. Mana-mana perniagaan yang berdaftar di bawah Undang-Undang VAT di Arab Saudi boleh mengenakan VAT pada setiap peringkat rantaian bekalan. Bahan mentah yang digunakan pula untuk mengeluarkan produk perlu membayar cukai nilai tambah sebanyak 15% ke atas harga kos yang dipanggil VAT input. Peniaga yang menjual produk akhir kepada pelanggan pula akan mengutip 15% VAT ke atas harga jualan yang dipanggil VAT keluaran. Apabila tempoh cukai tamat, perniagaan hendaklah mengira cukai bersih yang perlu dibayar dengan menolak VAT input daripada VAT keluaran dan membayarnya kepada kerajaan. Jika cukai bersih yang perlu dibayar adalah negatif, perniagaan boleh menuntut perkara yang sama seperti bayaran balik. Arab Saudi juga telah menetapkan senarai bekalan yang dikenakan sifar peratus VAT, iaitu pertamanya ekspor barangan, kedua perkhidmatan yang dibekalkan kepada bukan penduduk GCC, ketiga barangan antarabangsa dan perkhidmatan pengangkutan penumpang, keempat pembekalan alat pengangkutan yang layak sahaja, kelima ubat yang layak sahaja dan barang perubatan yang layak sahaja, keenam bekalan pertama atau bekalan untuk pelaburan, dan yang terakhir logam layak iaitu emas, perak dan atau platinum. Wujudnya sistem cukai ini banyak memberi kesan kepada masyarakat. Terdapat kesan positif dan negatif. Kesan positif, sistem cukai terhadap orang awam adalah kerajaan akan membuat perbelanjaan pembangunan negara, menyediakan kemudahan kepada rakyat, tujuan keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Contohnya, pembangunan fizikal dan infrastruktur seperti membina sekolah, jalan raya, taman awam serta pembangunan ekonomi dan sosial seperti perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan kebajikan rakyat. Rakyat dapat manfaat kemudahan ini tanpa perlu membayar dan boleh dinikmati dan digunakan sepanjang hayat. Di samping itu, kesan negatif, rakyat terbeban dengan peningkatan kos. Jika GST diadakan semula pada masa ekonomi negara sedang pulih, beban kos kehidupan rakyat akan meningkat di mana mereka terpaksa membayar harga yang lebih tinggi untuk barangan dan perkhidmatan dan seterusnya memberi kesan kepada kemampuan membeli. Seterusnya, wujud ketidakadilan sosial. Golongan berpendapatan rendah terbeban disebabkan GST akibat kurangnya sistem pemotongan atau bantuan untuk mereka. Secara tidak langsung boleh berkemungkinan meningkatkan jurang sosial di negara kecuali langkah-langkah pengecualian yang berkesesuaian dilaksanakan untuk melindungi golongan tertinggi. Di bawah GST, syarikat-syarikat swasta mendapat manfaat dari sudut penjabatan kos perniagaan. Mereka boleh mendapatkan semula cukai input ke atas bahan mentah atau barangan dan perkhidmatan di setiap perniagaan. Di bawah segi pentadbiran, di bawah GST, cukai mudah dikawal dan secara tidak langsung mendapat meningkatkan pematuhan.
Sebagai contoh, permohonan kelulusan penjualan ke atas bahan mentah tidak wajib dipohon. Pengenaan cukai excise di sebuah negara boleh memberi berbagai kesan pada sektor swasta. Kesan ini akan banyak bergantung pada jenis excise, jumlah kadar excise dan cara kerajaan menguruskan dasar fiskal. Selain itu, implikasi yang akan berlaku pada sektor swasta apabila maklum balas pada dasar kerajaan berkait dengan excise boleh merungkumi pelbagai strategi dan tindakan yang diambil oleh sektor swasta untuk mempengaruhi, menyesuaikan atau menyelaraskan diri mereka dengan dasar tersebut. Jika cukai excise dikenakan ke atas sumber atau tenaga tertentu, syarikat boleh bertindak balas dengan mencari cara untuk meningkatkan kecekapan tenaga atau beralih kepada sumber tenaga yang lebih mesra alam. Dari segi sektor kerajaan, Malaysia melambangkan dasar ekonomi terbuka. Jika ekonomi dunia tidak stabil, seperti ketidakstabilan harga minyak dan kesan gangguan pandemik COVID-19 menyebabkan negara mengalami kejatuhan permintaan dalam pasaran ekspor. Bagi menangani isu ini, kerajaan perlu meningkatkan perbelanjaan bagi menjana tahap ekonomi yang lebih tinggi, terutamanya melalui pelaburan dalam projek yang akan menambahkan kapasiti produktiviti masa depan negara dan dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan peningkatan pendapatan pekerja serta menjana peluang perniagaan untuk golongan peniaga. Jika berlaku ketidakcukupan cukai, kerajaan tidak mampu menangkap berbagai inisiatif bantuan sosial di Malaysia. Oleh itu, aliran pendapatan yang kukuh perlu ada menerusi mekanisme seperti cukai barang dan perkhidmatan GST. Faedah-faedah yang akan diterima oleh kerajaan apabila GST dilaksanakan antaranya yang paling utama memperolehi pendapatan. Seterusnya, memperbaiki keluaran fiskal, mengurangkan defisit belanja negara juga menghentikan cukai barang mewah. Secara langsung dapat mengurangkan tekanan dari segi peningkatan cukai pendapatan yang boleh menyebabkan kesan negatif pada kebajikan rakyat.